berkaitan dengan dua isu. Pertamanya berkaitan dengan putiran 090010, iaitu berkaitan dengan sektor perumahan, perumahan negara. Ada dua isu menteri yang ingin saya bangkitkan, iaitu pertamanya isu penyediaan affordable house dengan izin, dan juga isu rumah prima. Isu pertama iaitu isu affordable housing. Saya nak tanya kepada menteri, adakah pihak menteri ataupun pihak kerajaan sedar tentang laporan kajian Khazanah Research Institute KRI yang bertajuk Making Housing Affordable, yang dikeluarkan agak recent juga pada bulan Ogos 2015, yang mendapati antara finding dia lah rumah-rumah di Malaysia ini secara umumnya, menurut laporan ini, adalah severely unaffordable. Severely unaffordable. Kajian juga menunjukkan median house price adalah 4 kali ganda median household income per year. Seperti mana yang saya rasa menteri juga aware bahawa affordable market adalah merujuk kepada median house price adalah 3 kali ganda median annual household income. Jadi kajian dibuat JOK juga menunjukkan bahawa pasaran rumah di setengah-setengah negeri lebih affordable daripada negeri yang lain. Misalnya Melaka dianggap affordable sebab median multiple dia ada 2 times saja, tapi bagi Kuala Lumpur median house price nya ada 5.4 kali ganda, manakala di Penang pula 5.2 kali ganda. Dan kedua-dua bandar ini dianggap sebagai, dikategorikan sebagai severely unaffordable. Kuala Terengganu bangunnya. Kuala Terengganu. Kuala Terengganu. Oh, sorry. Saya ingat kita Kuala Terengganu. Terima kasih Sepang. Sepang, saya hanya ingin bertanya, sedarkah Sepang bahawanya di bawah Prima Housing, dia sebenarnya tidak tertakluk kepada lesen pemaju, dan dia juga tidak tertakluk kepada permit iklan dan permit jual. Dan di sini kita bertanya, adakah ini akan dapat memberi jaminan kepada mereka yang di kalangan kos kesederhanaan dapat menjaga kepentingan dan dari segi kesiapan dan juga mutu bangunan ini kalau dia tidak diletak di bawah Kementerian Perumahan. Apa kata kalau dia dipindahkan kembali kepada Kementerian Perumahan daripada duduk di bawah Kementerian Jabatan Perdana Menteri? Terima kasih. Okey, terima kasih kepada Kasih Kuala Terengganu. Saya harap Menteri berjawab. Sebenarnya saya pun nak menyentuh juga berkaitan dengan Prima itu, tapi saya harap Menteri boleh menjawablah. Yang saya nak teruskan pada hasil laporan KRI ataupun Khazanah Research Institute ini. Selama ini kita sering dikatakan bahawa kenaikan tinggi harga rumah ini kerana antaranya harga tanah yang mahal, dan juga construction cost-nya yang selalu melambung tinggi. Tapi surprisingly, dengan izin, laporan KRI ini nampaknya menafikan kedua-dua dakwaan itu. Sebaliknya, laporan KRI menunjukkan ketidakcekapan, inefisiensi dalam sektor penawaran rumah ini berpunca antara daripada, dengan izin, the fragmented nature of Malaysian construction business system. Sistem kita ni fragmented. Sebab itulah KRI mencadangkan supaya diadakan satu konsolidasi industri construction bagi menyelesaikan isu-isu affordable housing ini, di mana cadangan dia adalah supaya konsolidasi dibuat oleh semua players, pemain-pemain ataupun pihak yang terlibat dalam pembangunan perumahan ini, iaitu yang melibatkan pemaju perumahan, yang melibatkan pembekal material, yang melibatkan pereka bangunan, designer, kontraktor dan profesional lain yang terlibat. Dan bagi KRI ini boleh collaborate, mereka boleh collaborate dan laksana teknologi baru secara berkesan dan cekap di site. Malah pengarah penyelidikan KRI menyatakan industrialized building system yang melibatkan komponen-komponen dengan izin prefabricated untuk punya rumah adalah satu daripada teknologi yang boleh mengurangkan kos, tapi masih belum diutilize oleh pemaju perumahan. Kajian ini juga meminta supaya berlakunya penstrukturan semula procurement dalam industri pembinaan ini, dan juga dicadangkan supaya diadakan moratorium, satu
tawakuf ataupun pemberhentian dalam penjualan semula rumah-rumah yang affordable ni untuk beri masa yang cukup untuk penawaran baru rumah untuk masuk pasaran dan kurangkan tekanan yang bawa pada kenaikan harga yang rapid. Jadi saya ingin tanya kepada pihak menteri, kalau kajian ini telah disedari oleh pihak kementerian, apakah pandangan kementerian tentang cadangan-cadangan yang dikemukakan itu dan pandangan-pandangan mereka, adakah pihak menteri setuju ataupun ada mempunyai counter kajian yang menafikan ataupun menyokong ke? Itu saya minta menteri memberikan jawapan. Seterusnya menteri, saya juga mengharapkanlah supaya, oleh kerana isu tentang, walaupun saya tak tahu sama ada bidang kuasa kementerian ini, sebab isu prima ni sekarang nampak telah dipindahkan bidang kuasa itu. Cuma saya ingin tanya pada pihak kementerian, adakah pihak kementerian mempunyai bidang kuasa untuk campur tangan dalam isu-isu berkaitan dengan kurangnya perlindungan berkaitan dengan pembelian rumah prima ini. Sebab apa saya katakan begitu? Sebab kalau kita lihat akta prima itu, walaupun disyaratkan antaranya pemaju-pemaju yang nak memajukan rumah itu mestilah pemaju-pemaju yang antaranya ialah dia mestilah housing developers yang berdaftar di bawah akta pemaju perumahan. Tapi dia tidak pergi lebih dari itu. Sedangkan dalam akta pemaju perumahan, dia melibatkan ada wujudnya agreement-agreement yang dipanggil statutory agreement, perjanjian statutory yang telah ditetapkan oleh akta, di mana dia bukan berdasarkan dengan izin konsensus ad idem, persetujuan dua-dua pihak pembeli dan penjual, tapi satu yang ada intervention daripada kerajaan melalui akta itu. Dan akta itu mempunyai perlindungan-perlindungan tertentu kepada pengguna. Jadi saya ingin tanya, oleh kerana kementerian ini antara fungsinya adalah menjaga kepentingan mereka-mereka yang beli rumah ini. Jadi kalau orang yang beli rumah prima ini, apakah jaminan-jaminan yang menteri rasa telah pun cadangkan ke ataupun telah sedar bahawa di sana tidak adanya statutory agreement ini. Sebagai contoh, kalau sekiranya kelewatan dari segi pembelian itu, kalau dalam akta yang maju perumahan dia dah ada liquidated sum, dah ada pengiraan dia, tapi dalam mereka-mereka yang beli rumah dengan prima ini tidak ada jaminan itu dalam bentuk statutory. Jadi saya ingin tanya kepada kementerian, apakah pihak kementerian ada mempunyai cadangan-cadangan ataupun adakah perkara ini di overlook oleh pihak ni lah, pihak yang buat akta prima itu sendiri, sebab tidak ada, saya tengok, specific provision tentang bagaimanakah nature perjanjian-perjanjian yang dimasuki antara pihak penjual dan pembeli. Ya, boleh habiskan. Okey. Yang terakhirnya saya juga ingin tanya kepada pihak menteri, sejauh manakah kementerian ini mempunyai kuasa untuk melindungi pengguna dalam kes-kes yang melibatkan pemaju perumahan ini telah menyalahgunakan kuasa mereka, telah quote-unquote telah melakukan fraud. Sebagai contoh, saya ada satu kes di Sepang itu yang melibatkan pembeli-pembeli non-bumi, kondominium. Mereka beli rumah di Tengkel itu, kondominium, apartmen atau kondominium, yang pemaju jual untuk unit bumi kepada non-bumi tanpa diketahui oleh pembeli. Jadi apabila mereka beli, akhirnya mereka telah dikenakan denda oleh pihak kerajaan negeri, sebab syarat yang dikenakan oleh kerajaan negeri. Jadi apabila mereka kena denda, patutnya pemaju yang bayar denda, tapi mereka meminta supaya pembeli yang bayar. Saya telah campur tangan dan kita pun berterima kasih daripada kerajaan Selangor melalui Menteri Besar telah waive penalti yang 7% yang patutnya dibayar oleh pembeli. Tapi mereka juga mendapat masalah untuk daftarkan title. Selagi mereka tak bayar, ada lagi penalti yang 5% pula. Jadi saya nak tanya kepada pihak kementerian, saya tahu dari segi penalti itu di luar bidang kuasa pihak kementerian, di bawah kerajaan negeri. Tapi yang saya ingin tanya kepada menteri, sejauh manakah menteri ini ataupun kementerian ini mempunyai kuasa untuk penalize pemaju-pemaju yang bagi saya yang engkar ini.
Apatah lagi kalau pemaju tu telah diwandap, telah digulung, diambil oleh pihak receiver dan sebagainya. Mereka begitu begitu bongkak lah, begitu keras kepala lah, masih lagi mahu pembeli yang bayar. Jadi pembeli dalam keadaan galima, tak daftar, nak daftar kena bayar denda. Tapi bukan kesalahan mereka. Jadi saya harap dalam kes-kes seperti itu, mungkin saya harap kementerian ini mempunyai juga bidang kuasa untuk melindungi pengguna. Itu saja. Terima kasih.